Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 1 Maha Johor yang saya kasihi sekalian. Okey, so saya harapkan pada semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera lah. Alright. So pada hari ini, okey, kita akan masuk pada bab yang kedua iaitu sel sebagai unit asas hidupan. Okey, so pada minggu lepas kita telah pun membincangkanlah berkenaan dengan perakhiran bab 1 yang lalu, di mana kita telah pun melihat tentang ketumpatan, okey, dan kita telah pun melihat secara berkenaan dengan aplikasi ketumpatan dalam kehidupan seharian, dan kita pun melihat langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik, di mana kita telah pun melihat setiap satu daripada KPS iaitu kemahiran proses sains, okey, dan kita pun melihat kaedah saintifik yang daripada mengenal pasti masalah kepadalah menulis laporan. Dan akhir sekali kita pun melihat antara sikap saintifik dan nilai murni yang wajar kita amalkan di dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Okey, so pada hari ini kita masuk pada bab 2 iaitu sel sebagai unit asas hidupan. So bila kita sebut perkataan sel, okey, bukannya saya mention tentang game okey, walaupun kita ada game okey yang ada perkataan sel dan sebagainya, okay, tapi sel kat sini kita merujuk kepada unit asas pada benda yang hidup ataupun benda yang tak hidup pun ada sel-sel dia tertentu. Okay, so sel ni dia ibaratnya seperti apa? Seperti macam binaan asas batu bata ketika kita nak membina rumah. Okay, so kalau kita nak bina sebuah bangunan, sebuah rumah, asasnya ialah batu. Okay, tanpa batu bata maksudnya kita tak boleh nak membina sebuah bangunan. Okay, sama juga untuk setiap benda yang hidup ataupun benda yang bukan hidup, asasnya adalah sel. So sel ini merupakan unit asas, okey, terutamanya bagi benda yang hidup. Alright. So dan selain daripada benda yang bukan hidup dan juga benda hidup juga, okey, sel ini dia boleh didapati di mana-mana sahaja. Okey, mungkin sel itu berada pada kita, okey, manusia. Sel itu mungkin juga membina haiwan lain. Okey, sel juga mungkin membina kayu. Okey, ataupun sel juga yang membina gabus dan sebagainya. So sel ini dalam pelbagai bentuk. Okey, dia ada banyak jenis sel yang kita akan sentuh lah. Tapi untuk fokus kita pada hari ini, kita akan tengok pada sel dalam benda yang hidup. Okey, so kali pertama sel ini dilihat di bawah mikroskop. Okey, pada tahun 1665, okey, oleh seorang ahli sains Inggeris bernama Robert Hooke. So Robert Hooke merupakan seorang ahli saintis Inggeris yang pertama memerhatikan sel di bawah mikroskop ringkas. Okey, sel apa? Dia melihat sel-sel gabus. Okey, so di bawah mikroskop dia letak gabus, dia nampaklah okey banyak kotak-kotak kecil dalam gabus itu, maka dia namakan sebagai sel. Okey, so itu asal usul perkataan sel, okey, oleh Robert Hooke. Okey, dan pada tahun 1674 seorang lagi saintis bernama Antoine van Leeuwenhoek, okey, telah pun mereka cipta sebuah mikroskop yang berkuasa tinggi, dan beliau juga memperhatikan mikroorganisma yang bergerak dalam setitik air hujan dengan mikroskopnya. Okey, so orang yang pertama melihat sel dipanggil ialah siapa? Robert Hooke. Orang yang pertama mencipta mikroskop yang berkuasa tinggi, nama ialah Antoine van Leeuwenhoek. Okey, so mereka ini antara dua tokoh saintis yang pentinglah dalam penemuan dan juga melihat mikroorganisma, terutamanya sel. Okey, dan sel ini ada dua jenis. Okey, so sel ini ada dua jenis. Yang pertama kita ada sel haiwan, yang kedua kita ada sel tumbuhan. Alright, so sel ini basically apa yang kita tengok antara dia punya sifat-sifat sel ini ialah ianya menjalankan proses pembahagian, okey, untuk membentuk sel-sel yang baru bagi menggantikan sel-sel yang telah pun rosak ataupun mati. Okey, so ini adalah konsep asal ataupun ciri asal bagi sel. Okey, sel ini dia boleh membahagi berkali-kali, okey, untuk menggantikan sel yang rosak ataupun sel yang sudah mati. Okey, dan tadi saya katakan bahawa kita ada dua jenis sel bagi benda yang hidup, iaitu sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, so kalau kamu buka pada muka surat 50 dan juga 51 buku teks kamu, okay, kat situ telah pun dilukiskan bagi kamu rajah bagi struktur sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okay, so kalau kita tengok pada sel tumbuhan, alright, so kita ada beberapa organel.
Okey, dalam satu sel tu kita ada beberapa struktur yang kita panggil sebagai organel. Okey, contohnya dalam sel tumbuhan kita ada beberapa organel seperti kloroplas, di mana kloroplas ini dia mempunyai pigmen berwarna hijau yang ini klorofil. Okey, so kloroplas ini berfungsi untuk menyerap tenaga cahaya bagi menjalankan proses fotosintesis. Alright, dan kita ada organel yang kedua iaitu nukleus. Okey, so nukleus ini sangat penting kerana ianya mengawal keseluruhan aktiviti sel. Okey, dan dalam nukleus ini juga mengandungi kromosom yang terdiri daripada DNA bagi setiap sel tersebut yang membawa maklumat genetik bagi sel induk tersebut. Okey, so itu ialah nukleus. Yang ketiga, bagi sel tumbuhan kita ada mitokondria. So mitokondria ini fungsinya untuk menghasilkan tenaga untuk menjalankan tindak balas. Okey, so dia adalah kilang menghasilkan tenaga. Yang keempat, dalam sel tumbuhan kita ada organel bernama vakul. So vakul ini berfungsi untuk memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi dengan subsel. So dia akan memberikan support, okey, kepada sel tersebut. Yang kelima, kita ada membran sel. So membran sel ini dia mengawal pergerakan bahan ke dalam dan ke luar sel. Okey, seterusnya bagi sel tumbuhan kita ada cytoplasma, di mana cytoplasma ini bertindak sebagai medium berlakunya tindak balas kimia dalam sel. Okey, dan untuk akhir sekali, struktur akhir bagi sel tumbuhan yang merupakan antara yang unik bagi sel tumbuhan ialah kita ada dinding sel. Di mana dinding sel ini dia berfungsi untuk memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Okey, so berarti kat sini sel tumbuhan bentuknya tidak akan berubah-ubah. Okey, bentuknya tetap kerana apa? Kerana adanya dinding sel yang berfungsi untuk memberikan sokongan dan juga bentuk yang tetap kepada sel tersebut. Alright, seterusnya kita tengok kepada sel haiwan. Okey, so sel haiwan ini dia ada juga beberapa struktur ataupun organel. Okey, antaranya ialah membran sel yang sama dia fungsi untuk mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk ke dalam sel. Yang kedua, kita ada nukleus yang mengandungi maklumat genetik ataupun DNA sel tersebut yang mengawal keseluruhan aktiviti sel. Yang ketiga, kita ada mitokondria yang menghasilkan tenaga untuk tindak balas berlaku. Dan yang keempat, kita ada cytoplasma. Okay, so beza antara sel tumbuhan dengan sel haiwan ialah sel haiwan dia tak ada vakul, dia tak ada dinding sel, dia tak ada kloroplas. Okey. So ini tiga organel yang sel haiwan tak ada, iaitu vakul, dinding sel dan juga kloroplas. Alright. Dan bila tak ada dinding sel, maka sel haiwan ini boleh berubah-ubah bentuk. Okey. So itu antara perbezaan lah antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Macam kita manusia, kita adalah tergolong dalam bawah sel haiwan. Okey, so setiap daripada kita punya anggota badan ini kita ada sel-sel yang berbeza yang kita akan tengok sebentar lagi. Alright. So, bila kita sebut perkataan sel, okey, dan juga kita melibatkan dengan organisma, iaitu benda yang hidup. Okey, organisma ini boleh dipecahkan kepada dua. Okey, iaitu kita ada organisma yang bersifat unisel dan juga organisma yang bersifat multisel. Okey. So organisma unisel ini dia merujuk kepada organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Okey, manakala organisma multisel, okey, dia merujuk kepada organisma yang terbina daripada beberapa sel. Okey, uni satu, multi banyak. Okey, contoh bagi organisma unisel, contoh seperti apa? Kita ada ameba. Okey, kita ada euglena, kita ada paramecium, kita ada chlamydomonas. So inilah contoh organisma unisel yang boleh hidup sendiri. Alright. Yang seterusnya bagi organisma multisel, di mana organisma ini wujud hasil daripada kerjasama antara beberapa jenis sel yang lain. Contoh seperti apa? Manusia, okey, ataupun kucing, ataupun mungkin tumbuh-tumbuhan. Apa sahaja haiwan yang tinggi. Okey, high order animal. Okey. So itu adalah organisma multisel. Alright. So saya
Selepas kita tengok kepada jenis-jenis organisma ini sama ada unicell versus multicell. So multicell ini kita tengok dia adalah hasil daripada gabungan ataupun hasil daripada pertambahan beberapa jenis sel yang akan bekerjasama untuk menjalankan fungsi bagi organisma tersebut. Contoh manusia. Okey. So kita ni manusia, kita terdiri daripada beberapa jenis sel yang ada dalam badan kita ini yang menjalankan fungsi-fungsi yang berbeza demi kelangsungan hidup organisma tersebut. Okey. So untuk kita tengok pada jenis dan fungsi sel haiwan dan tumbuhan. Okey, secara amnya untuk sel haiwan terutamanya manusia, okey, kita ada beberapa jenis sel, antaranya sel epitelium. Okey, sel epitelium adalah sel yang membentuk lapisan yang melindungi organ badan kita terutamanya kulit. Okey, dan sel ini dia juga merembeskan muka. So sel epitelium ini berada di kulit di luar ataupun mungkin berada di kawasan-kawasan yang boleh merembeskan muka seperti di kita punya lining pernafasan, okay, lining saluran pencernaan dan juga lining kita punya hidung. Okay, itu adalah sel-sel epitelium. Dan kita juga ada sel saraf. Okay, so sel saraf adalah sel yang membentuk sistem saraf manusia, iaitu otak dan juga saraf tunjang. Okay, so inilah sel saraf yang mengawal pergerakan dan juga aktiviti manusia. Okey, dan kita contoh lagi sel apa? Sel darah merah. Okey, so sel darah merah ini berfungsi sebagai pembawa oksigen. Okey, dia akan mengangkut oksigen daripada paru-paru pergi ke seluruh anggota badan dan akan mengangkut semula karbon dioksida daripada badan pergi semula ke paru-paru untuk dibebaskan ke udara. So itu ialah sel darah merah. Okey, dan kita juga ada sel darah putih. So sel darah putih ini terlibat dalam kita punya sistem keimunan badan, di mana sel ini adalah khas untuk menghasilkan antibody. Okey, dan juga sel ini juga khas untuk mempertahankan badan kita daripada serangan penyakit ataupun patogen seperti bakteria dan juga virus. Okey, dan kita juga ada sel otot. So sel otot ialah sel yang mengecut dan mengendur. Okay, bila sel otot mengecut dan mengendur, maka dia akan menghasilkan pergerakan. Contoh sekarang tangan saya bergerak, okay, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. So ini adalah disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot saya. Okay, so sel otot berfungsi untuk menyebabkan pergerakan. Alright, dan kita ada sel apa lagi? Sel pembiakan. Okay, kalau macam lelaki kita ada sel sperma, perempuan kita ada sel ovum. Okay, so sel pembiakan berfungsi untuk membawa bahan genetik kita dan bila disenyawakan ianya akan menghasilkan organisma yang baru. Okey, so ini antara contoh-contoh ataupun jenis-jenis sel haiwan. Okey, dan berserta fungsinya. Kalau kita tengok kepada sel-sel yang ada dalam tumbuhan, okey, so tumbuhan juga ada sel-sel khas yang spesifik kepada tumbuhan. Contoh kita ada sel apa? Sel epidermis. Okay, so sel epidermis ini dia berfungsi untuk mengurangkan kehilangan air, okay, membolehkan pertukaran gas dan juga membolehkan penyerapan air dan juga nutrien berlaku. Okay, so itu ialah sel-sel epidermis. Okay, ada sel berada di bahagian atas. Alright, kemudian kita ada sel apa? Sel palisad. Okay, di bawah sel epidermis ada sel palisad, di mana sel palisad ini mengandungi klorofil. Okay, so bila ada klorofil, maka ianya berfungsi untuk menyerap tenaga cahaya dan menjalankan proses fotosintesis. Alright, dan kita ada sel apa lagi? Sel pengawal yang terdapat pada daun. Okay, di bahagian bawah daun ada sel-sel pengawal, di mana sel pengawal ini dia akan mengawal bukaan liang-liang stoma. So liang stoma ini penting bagi tumbuhan. Sebab apa? Ialah melalui liang stoma inilah air, okay, dan juga gas akan keluar dan masuk. Alright, so pentingnya untuk sel pengawal ini mengawal bukaan saiz liang-liang stoma. Okay, so kalau waktu panas, waktu sangat terik, selalunya sel pengawal ini dia akan mengecil, akan berfungsi dan dia akan mengurangkan saiz bagi liang stoma supaya air akan dapat kita jimatkan. Okay, air itu akan kurang keluar daripada tumbuh-tumbuhan tadi. Okey, so ini fungsi sel pengawal untuk mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okey,
Dan kita ada satu lagi sel rambut akar. Okey, di mana sel rambut akar ini pula dia mempunyai luas permukaan yang banyak. Okey, berfungsi untuk menyerap lebih banyak air dan juga nutrien dari tanah. Okey, so ini adalah contoh-contoh sel. Okey, jenis-jenis sel yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Okey, so maknanya ni haiwan pun ada selnya juga, tumbuhan pun ada sel juga. Tapi the point is that sel-sel ini berfungsi ataupun bekerjasama untuk melangsungkan kehidupan bagi organisma tersebut. So daripada sel ini juga maka terbentuklah suatu organisma. Okey, so bagaimana contohnya manusia terbentuk? Okey, so segala-galanya bermula dengan sel. Okey, so apabila sel ini dia cara kata berkumpul. Okey, contoh kita sel epithelium. Alright. So, daripada sel epithelium, sel-sel yang sama ini bila dia mula berorganisasi, mula berkumpul, dia akan bertukar menjadi tisu. So, daripada sel epithelium, dia akan menjadi tisu epithelium. Okey, dan beberapa tisu epithelium ini pula dia akan bergabung dan dia akan membentuk organ. Okey, dan daripada organ ini pula ada beberapa lagi organ yang lain yang akan bekerjasama untuk satu fungsi yang sama menjadi satu sistem. Alright, dan akhirnya kesemua sistem ini dia akan bekerjasama untuk membentuk satu organisma. Contoh kita ada sel epithelium. Okey, sel epithelium ini dia akan menjadi tisu epithelium. Dan tisu epithelium ini dia ada banyak dia punya spesifikasi. Okey, mungkin untuk menghasilkan organ seperti apa, perut. Okey, dan organ perut ini juga merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan. So, perut, usus kecil, usus besar. Okey, so beberapa organ ini daripada epithelium ini akan berkumpul, okey, bekerjasama menjadi satu sistem, iaitu sistem pencernaan. Okey, dan dalam manusia kita ada banyak sistem. Sistem pencernaan, sistem respirasi untuk bernafas, sistem pembiakan, okey, sistem peredaran darah melibatkan jantung dan darah. Okey, sistem saraf, okey, sistem muskuloskeletal iaitu sistem antara otot dan juga tulang kita, sistem perkumuhan untuk membuang bahan-bahan kumuh, bahan-bahan buangan badan, okey, kita sistem rangka, okey, yang daripada tulang-tulang untuk mengekalkan bentuk badan kita, sistem limfa, okey, untuk mengalirkan saluran limfa ke dalam darah untuk mempertahankan diri daripada bakteria, virus dan lain-lain lagi, okey. Kita ada sistem lagi, sistem otot untuk bergerak, sistem integumen yang melibatkan kulit. Okey, so ini sistem integumen untuk melindungi badan daripada kekeringan dan mengawal suhu badan. Okey, sistem endokrin yang melibatkan beberapa organ, okey, untuk menghasilkan hormon-hormon tertentu. Okey, dan juga banyak lagi sistem manusia ini. Kesemua sistem ini, okey, yang pada dasarnya daripada sel yang tertentu menjadi tisu, menjadi organ, dan organ ini menjadi satu sistem, dan kesemua sistem ini akan bergabung, akan bekerjasama, berfungsi untuk memastikan wujudnya satu organisma iaitu manusia contoh. Okey, so inilah organisasi bagi sel. Daripada sel, okey, dia berkembang menjadi tisu, berkembang menjadi organ, okey, menjadi satu sistem dan akhirnya menjadi satu organisma. Alright. So ini adalah antara bagaimana sel-sel ini sangat penting, okay, dalam memastikan kehidupan sesuatu organisma. Okay. So ada banyak sistem yang sedang berjalan, sedang berfungsi ketika ini, okay, secara serentak. Contoh sekarang kita ada sistem integumen, okay, bahagian luar saya. Sistem saraf saya berfungsi. Saya bercakap, saya melihat, semuanya melibatkan sistem saraf. Okay, sistem peredaran darah, jantung saya berdegup ketika ini, darah saya mengalir ke seluruh badan. Sistem respirasi, saya bernafas, keluar masuk. Okay, apa lagi? Sistem perkumuhan, okay, dia, saya punya badan juga sedang menghasilkan bahan kumuh yang akan disimpan untuk dikeluarkan kemudian. Okay, apa lagi? Sistem otot, saya bergerak, saya ke sini juga melibatkan sistem otot. Alright, semua sistem sekarang ini sedang berfungsi. Okay, untuk memastikan kelangsungan hidup organisma iaitu kita manusia. Right? So inilah antara kecantikan ciptaan Tuhan. Okay, di mana kita tengok daripada satu sel, okay, daripada sel yang merupakan asas kepada kehidupan, benda-benda hidup terutamanya mula berorganisasi, bergabung menjadi satu organ, tisu dan juga organ.
kemudiannya sistem dan akhirnya satu organisma yang lengkap. Okey. So itu saja untuk hari ini berkenaan dengan sistem. Alright. So pada kelas akan datang kita akan tengok kepada respirasi sel. Alright. So sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.